Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan sambung kepada topik kita yang terakhir, iaitu 7.6 Rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan negara. Baiklah, pada hari ini kita akan memfokuskan kepada 4 perkara, iaitu yang pertama, latar belakang, yang kedua, sejarah pembentukan, yang ketiga, maklumat rukun negara, dan yang keempat, prinsip rukun negara. Baiklah, merujuk kepada slide yang telah kami sediakan, rukun negara merupakan ideologi negara dalam usaha menyatukan rakyat. Seperti yang kita tahu, di Malaysia, kita mempunyai kepelbagaian kaum. Oleh itu, rukun negara dibentuk bagi mewujudkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Seterusnya ialah yang kedua, menjadi prinsip hidup masyarakat, iaitu nilai kenegaraan dan kehidupan bernegara yang mencakupi seluruh aspek kehidupan bernegara seperti politik, ekonomi, agama, budaya dan perundangan. Seterusnya ialah sejarah pembentukan rukun negara. Untuk pengetahuan anda, rukun negara dikubal akibat peristiwa 13 Mei 1969 di mana berlakunya peristiwa berdarah rusuhan kaum yang paling dahsyat pernah berlaku di Malaysia. Selain itu, ianya juga dikubal oleh Majlis Perundangan Negara MAPEM yang dibentuk oleh Kongres 1970 dan akhirnya diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 13 Ogos 1970. Baiklah, seterusnya kita akan pergi ke logo rasmi sambutan Jubli Emas Rukun Negara. Pertama sekali kita dapat lihat 5 jalur yang boleh dikaitkan dengan bendera Malaysia, iaitu menjadi simbolik 5 prinsip rukun negara yang perlu dipetuhi. Seterusnya ialah angka 50 yang bersempena sambutan ulang tahun rukun negara, dan biru melambangkan amalan perpaduan dan kesopanan serta kesusilaan. Seterusnya ialah bulan dan bintang yang melambangkan prinsip kepercayaan kepada Tuhan, dan akhir sekali ialah tengkolok yang berkerawang bulan dan bintang, simbolik prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Ianya juga melambangkan prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Jadi, apakah maklumat rukun negara sebenarnya? Untuk pengetahuan anda, rukun negara ini bertindak sebagai media untuk mencapai kesejahteraan negara melalui perpaduan kaum di Malaysia. Okey, seperti yang kita dapat lihat di sini ialah masyarakat yang demokratik. Masyarakat demokratik iaitu memelihara cara hidup demokratik. Seterusnya, perlembagaan menjamin kebebasan hak asasi dan berpolitik rakyat. Dan yang terakhir, mengutamakan kepentingan negara lebih daripada kepentingan sesuatu kaum. Di sini kita dapat lihat rakyat diberi kuasa untuk memilih pemimpin mereka dan berhak untuk bersuara dan berpendapat tentang kerajaan yang mentadbir negara mereka. Maklumat yang seterusnya ialah untuk mewujudkan masyarakat yang adil. Pertama sekali, semua masyarakat mempunyai peluang yang sama menikmati kekayaan negara. Dan yang kedua, masyarakat adil wujud apabila pihak yang lemah dibantu untuk bersaing dan tiada penindasan. Baiklah, maklumat yang ketiga ialah untuk mencapai masyarakat yang progresif, iaitu masyarakat yang maju dalam sains dan teknologi serta mengamalkan nilai ketuhanan. Selain itu, mereka juga bergerak maju selaras dengan perubahan dan kemajuan masa kini. Baiklah, seterusnya ialah untuk mencapai negara yang bersatu. Kita sebagai rakyat Malaysia sewajarnya mendukung cita-cita membentuk bangsa yang bersatu serta setia dan cinta akan negara. Tidak kiralah kita ni berbangsa Melayu ke, Cina ke, atau India, atau mungkin kita berbeza agama. Mungkin kawan awak berbangsa Islam, berbangsa Hindu ke. Itu semua tidak penting. Yang penting ialah kita sentiasa menghormati antara satu sama lain serta bekerjasama bagi mencapai negara yang bersatu. Dan maklumat yang terakhir ialah untuk mewujudkan masyarakat yang liberal, iaitu masyarakat yang bebas mengamalkan agama, adat resam dan budaya masing-masing. Seperti yang kita tahu, di Malaysia ini kita mempunyai kepelbagaian bangsa, agama dan budaya. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa menghormati antara satu sama lain. Dan yang kedua ialah masyarakat menjadi kekuatan negara. Oleh itu, seperti saya katakan tadi, walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya, kita hendaklah sentiasa bekerjasama bagi menjadi simbol kekuatan kepada negara kita.
Di akhir sekali ialah mengenai prinsip rukun negara. Seperti yang kita tahu, kita ada 5 prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Ialah mari kita lihat yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan bermaksud menjadikan agama sebagai panduan hidup, seterusnya membentuk kepribadian baik. Dan akhir sekali, Islam sebagai agama rasmi di Malaysia. Namun penduduk di Malaysia juga boleh mengamalkan dan bebas mengamalkan agama-agama lain. Prinsip rukun negara yang seterusnya ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Negara kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Seterusnya ialah masyarakat hendaklah mempunyai semangat patriotisme yang tinggi. Dan akhir sekali, kita hendaklah berani mempertahankan negara. Baiklah, seterusnya merupakan prinsip rukun negara yang ketiga, iaitu keluhuran perlembagaan. Maksud keluhuran perlembagaan ialah ketinggian dan keagungan perlembagaan. Kita sebagai rakyat Malaysia hendaklah menerima, mematuhi dan mempertahankan kemuliaan perlembagaan di negara kita agar kita sebagai rakyat Malaysia dapat hidup dengan aman dan sejahtera. Seterusnya ialah prinsip rukun negara yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Kita sebagai rakyat Malaysia hendaklah menghormati dan mematuhi undang-undang. Kita juga hendaklah menyokong penguatkuasaan demi keamanan negara. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia hendaklah sentiasa menghormati dan menyokong segala tindakan yang diambil oleh pihak kerajaan bagi membanteras masalah-masalah yang mendatang. Prinsip rukun negara kita yang terakhir ialah kesopanan dan kesusilaan. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap rakyat sentiasa bersopan santun dan menghormati antara satu sama lain. Seperti yang telah saya katakan tadi, walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya, kita hendaklah menghormati antara satu sama lain agar kita dapat mencapai kesejahteraan negara melalui perpaduan kaum di Malaysia. Oleh itu, kita hendaklah menghayati nilai-nilai murni yang telah diterapkan sejak sekolah lagi agar kita menjadi masyarakat yang saling bersatu padu. Baiklah, sekian daripada saya. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT dan buruk semuanya daripada saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan sepanjang presentation saya pada hari ini. Semoga Allah memberkati usaha-usaha anda untuk mempelajari sejarah di Malaysia. Sekian daripada saya. Terima kasih.